Terima kasih kepada Pengerusi Majlis. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Rangkap Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang Amat Berhormat Pengerusi Barisan Nasional selaku tuan rumah untuk lokasi ini. Yang Amat Berhormat Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS. Yang Amat Berhormat Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS. Yang Berhormat Presiden Warisan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 2. Yang Berhormat Yang Berbahagia Saudara Ketua Sekretariat, rakan-rakan pimpinan daripada semua parti dan semua gabungan, para perwakilan, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Semasa saya menceburi politik dan menyertai parti saya, tak pernah terlintas dalam fikiran saya bahawa pada satu hari nanti saya akan berdiri berucap di Dewan Merdeka, World Trade Center. Saya rasa tak ada sesiapa daripada parti saya yang pernah terlintas dalam fikiran mereka, termasuk Gobin. Saya mengakui bahawa saya sedikit gugup hari ini. Biasanya depan stage saya tak payah nota, tapi hari ini perlukan nota. Sedikit gugup sebab tak pernah berucap di pentas ini. Saya tak ada pengalaman di pentas ini. Ini pengalaman baru saya. Mungkin untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dah banyak pengalaman. Ini kembali ke gelanggang lama selepas sekian lama. Terlebih dahulu saya rasa bahawa dalam politik negara kita hari ini merupakan satu hari yang sangat bersejarah. Kerana konvensyen Kerajaan Perpaduan ini menghimpunkan 4 gabungan parti politik dengan 19 parti di negara kita. Yang hadir pada hari ini mewakili parti-parti politik yang mewakili setiap lapisan masyarakat, mewakili setiap kaum di Malaysia, baik kaum majoriti maupun kaum minoriti, maupun suku-suku kaum, mewakili setiap agama, dan mewakili yang pentingnya setiap wilayah di Malaysia, Semenanjung, wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Kita bersama-sama untuk mendukung kerajaan perpaduan ini. Kerana sejak merdeka, setiap kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya dalam negara kita adalah sebuah kerajaan yang mewakili semua kaum, semua agama. Ini adalah asas dalam pembentukan ataupun politik negara kita ini. Jadi saya rasa himpunan pada hari ini ada makna yang cukup besar. Bukan saja kita mengimbas kembali penubuhan dan juga pembentukan negara kita, tetapi lebih-lebih lagi bagi saya dan bagi rakan-rakan, saya yakin ini melambangkan masa depan Malaysia. Masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia. Satu vision, satu wawasan yang akan membawa negara kita ke arah yang lebih sejahtera dan lebih cemerlang. Kita nak tanya balik, mengapa kita berada di sini? Mengapa parti-parti yang sebelum ini mungkin bertanding antara satu sama lain, kita berada di sini? Kita imbas kembali apa yang berlaku pada malam 19 November 2022. Iaitu buat pertama kalinya dalam sejarah pilihan raya negara kita, tidak ada satu gabungan dan tidak ada satu parti yang berjaya mendapat majoriti kerusi di Dewan Rakyat. Tak pernah berlaku dalam 14 kali pilihan raya sebelum ini, termasuklah PIU 14, di mana buat kali pertama perubahan kerajaan, tetapi keputusannya jelas, tetapi PIU 15 tidak jelas.
hang parlimen. Tak pernah berlaku. Kali pertama dalam sejarah negara kita. Selepas 19 November, dalam tempoh 5 hari, sudah tentu pelbagai perbincangan, pelbagai rundingan diadakan. Di belakang tabir, ada yang rasmi, ada yang tak rasmi. Tetapi yang paling penting ialah apabila pada 22 November, dua ketua gabungan parti yang memenangi kerusi terbanyak, iaitu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, dititah untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada waktu yang sama. Walaupun secara berasingan, tetapi pada waktu yang sama, Yang di-Pertuan Agong, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin tadi, telah mencadangkan dan menitahkan nasihat supaya semua parti bekerjasama untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Saya dah nyatakan di sini bahawa sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, meninggalkan pejabatnya di Bukit Gasing untuk menuju ke Istana Negara. Saya ada berbisik dengan beliau. Saya mengatakan bahawa saya telah mendapat mandat daripada semua ahli-ahli parlimen parti saya memberikan sokongan tanpa syarat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata, Datuk Seri pergi istana, boleh nyatakan kepada Yang di-Pertuan Agong, beliau ada mandat untuk bentuk kerajaan dan kita tak ada apa-apa syarat kepada beliau. Beliau boleh bebas untuk membentuk kerajaan dengan mana-mana parti sekalipun. Ini mandat yang telah diberikan oleh rakan-rakan saya dalam parti saya untuk kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita tahu keputusannya. Ketika itu, sejurus selepas perjumpaan dan menghadap Yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memberikan sidang media, begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang jelasnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima titah nasihat Yang di-Pertuan Agong, bersetuju bentuk kerajaan perpaduan tanpa syarat. Pihak satu lagi langsung tak setuju, menolak secara bulat-bulat. Pada 23 November, sehari kemudian, yang dititah menghadap ialah pimpinan tertinggi daripada Barisan Nasional, yang diketuai oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Selepas itu pimpinan daripada GPS yang diketuai oleh Datuk Seri Fadilah. Mereka juga kedua-duanya bersetuju untuk mengikut dan menghormati titah nasihat Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Dan diikuti oleh GRS. Saya yakin bahawa keputusan yang telah diambil oleh semua pimpinan dalam Dewan ini berpandukan kepada satu prinsip yang sangat utama dalam negara kita, iaitu salah satu prinsip dalam rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang jelas, semua parti dalam Dewan ini mendukung prinsip rukun negara, setia kepada raja dan negara. Yang sebelah sana saya tak tahulah. Jadi kita telah bentuk kerajaan perpaduan. Hasrat kerajaan perpaduan ini yang pertamanya mengembalikan kestabilan politik. Yang keduanya mempertahankan keberbagaian dan kemasymukan dalam negara kita. Dan yang ketiganya, kita nak jalinkan kerjasama antara kaum, agama dan wilayah. Jadi untuk mematahkan hujah, ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa pada hari ini, oleh kerana ada keterlibatan DAP dalam kerajaan, maka kerajaan ini didominasi oleh DAP. Biar fakta berbicara. Apa fakta dia? Kerajaan pada hari ini didukung oleh 148 ahli parlimen. Daripada 148 ahli parlimen ini, 77 ahli parlimen adalah Bumiputra yang beragama Islam. 16 Bumiputra bukan Islam.
43 China, dan 12 India dan lain-lain. Maksudnya, majoriti dalam kerajaan perpaduan ini masih didukung oleh ahli parlimen Melayu yang beragama Islam dan Bumiputera. Jadi pada hari ini, kita bukannya zero sum game. Yang pentingnya ialah kita mesti menjalinkan kerjasama dan memastikan hubungan kaum yang baik. Persaingan bukan antara kita, tetapi persaingan antara Malaysia dengan dunia luar. Ini mesej yang saya nak sampaikan pada hari ini. Kerana pihak sekretariat telah menunjukkan mesej kepada saya untuk berhenti. Jadi rakan saya yang berhormat Vika Siong akhiri ucapan dengan sebuah pantun. Saya pun kena balas pantun tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu lawan, kini kawan. Lawan sampai jadi kawan. Tak kira kawan atau lawan, yang penting Malaysia aman. Sekian, terima kasih.